Alhamdulillah, terima kasih jazakillahu khaira kepada puan pengurusi majlis kita Kak Su dan juga yang diraikan semua peserta lah kita kata penonton yang bersama pada malam ni. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Mujadalah ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Ayat yang pendek saja yang bermaksud supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Okey. Jadi untuk mukadimah pertemuan kita pada malam ni, insya-Allah supaya kita dapat betulkan niat kita semula untuk hadir pada malam ni dalam majlis ilmu kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam ayat Allah tadi betapa tinggi darjat orang yang berilmu berbeza dengan orang yang tidak berilmu. Maka disebabkan tu moga-moga usaha kita untuk memahami dan juga mendalami apa juga ilmu yang berkaitan, khususnya ilmu-ilmu yang kita kata berkaitan dengan agama lah, lebih-lebih lagi itu lebih penting lah, okey, supaya kita mendapat darjat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kemuliaan di dunia, tapi apa yang lebih penting, pengiktirafan tu Allah bagi untuk kita punya kehidupan di akhirat nanti. Okey, jadi pada malam ni kita bukan nak fokus kepada fadilat ataupun kelebihan ilmu itu sendiri, cuma nak bagi tahu tentang tajuk utama kita yang kita bincang pada sebelum ni berkaitan dengan darah, haid, istihadah, wiladah dan sebagainya. Itu adalah sebahagian pada ilmu yang sangat penting lah, kita kira khususnya pada kaum wanita, kaum nisa, dan juga tidak ketinggalan kepada kaum muslimin ataupun para suami dan sebagainya lah. Jadi ilmu-ilmu ni adalah satu bekalan dan juga panduan khususnya untuk kita para wanita untuk kita tentukan bagaimana soal ibadah kita. Barangkali sebelum ni ada kefahaman lain yang kita dapat, maksudnya sebelum ni mungkin tak ada ataupun kurangnya ilmu kita berkaitan dengan tajuk kita pada malam ni. Jadi insya-Allah lah setelah mungkin beberapa siri yang kita akan kongsi lepas ni, kita dapat satu yang baru dan dia boleh memperbetulkanlah ibadah kita khususnya. Okey, so kena fahamlah kita dapat ilmu ni khusus untuk apa? Khusus untuk kita punya ibadah. Kita nak memperbetulkan ibadah kita dan juga nak mempertingkatkan amal ibadah kita supaya apa yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang sahih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebab kadang-kadang ada orang rasa syok sendiri kan, dia buat banyak dah solat apa semua banyak, ada bersedekah dan sebagainya, cuma bila dalam keadaan tidak ada ilmu, tidak dibuat dengan berdasarkan ilmu, maka boleh jadi amalan itu adalah satu amalan yang sia-sia, sebab dia tidak bertepatan, sama ada bertepatan dengan Al-Quran ataupun tidak bertepatan dengan sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Jadi sama-samalah insya-Allah kita fokuskan pada niat kita utama pada malam ni untuk memperbetulkan semua amal ibadah kita melalui ilmu ni lah insya-Allah. Okey, so berbalik kepada apa yang puan pengurusi kita maklumkan tadi, berdasarkan yang kita punya sesi sebelum-sebelum ni, banyak soal jawab sebenarnya dan tidak khusus kepada topik yang kita fokuslah. Macam yang lepas tu saya lebih fokus kepada topik haid tu kan. Okey. Tapi banyak yang bertanya soal menopause dan soal-soal yang selain daripada haid lah. Jadi kita open teruslah sebab barangkali saya perhatikan kemungkinan mungkin dah banyak pendedahan tentang haid, tentang tajuk darah wanita ni kan. Maksudnya haid ke istihadah ke nifas ke walidah dan sebagainya. Cuma kita kata bila nak menjawab pada persoalan-persoalan khusus tu mungkin tak berkesempatan lah dalam sesi sebelum ni. Jadi saya anggap maknanya ilmu tu dah ada, mungkin kita kata secara teorinya dah ada, cuma bila masuk kepada realiti ataupun kita kata isu semasa yang berlaku pada diri ke ataupun keluarga dan sebagainya, tu yang mungkin belum lunas lagi ataupun belum kita kata mencapai lagi lah apa yang dikehendaki.
Okay, jadi sebelum kita buka kepada sesi soal jawab ataupun lebih kepada perkongsian lah mana yang sahabat-sahabat mungkin dalam ni ada yang lebih arif juga boleh berkongsi sekali. Jadi saya nak bawa satu topik lah, satu topik yang juga salah satu isu yang sering berlaku ataupun yang sering menjadi persoalan di kalangan wanita yang berkaitan dengan darah haid. Iaitu isu dalam istilah bahasa Arabnya disebut fatratun naqa. Fatratun naqa. Okay, itu dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Melayu lebih mudah kita terjemahkan sebagai terhenti darah dalam tempoh haid. Maksudnya kebiasaan haid kita tapi tiba-tiba terhenti darah seketika, sama ada beberapa jam ataupun beberapa hari yang berlaku di luar daripada kebiasaan lah. Kalau yang memang dah kebiasaan tu pun tu maksudnya benda-benda yang kita kena ambil tahulah. Okey, itu adalah salah satu sebahagian daripada perbincangan yang menyebabkan kita ada hukum di situ yang kita kena tahu. Okey. Okey, so saya bagi dia punya situasi terus untuk memudahkan kefahaman apa yang berlaku. Okay, contohnya situasi katakanlah seseorang itu kebiasaan haidnya adalah 9 hari. Katalah 9 hari maksudnya daripada hari pertama hingga hari ke-9 kebiasaannya haidnya kata apa stabil je, keluar darah dia macam biasa daripada hari pertama sampai hari ke-9. Okey, tiba-tiba berlaku apa yang berlaku hari ke-7 contohnya. Hari ke-7, hari ke-8 2 hari. Tiba-tiba darah haid dia tak keluar. So tadi faham dulu situasinya dia biasa keluar darah haid 1 hingga 9. Tapi tiba-tiba hari ke-7 dan hari ke-8 haid dia terhenti. Tak ada, kosong, kering kan. Tapi dia biasa datang haid 9 hari. Kalau ikut tempoh dia belum lagi habis tempoh haid dia. Jadi dia mungkin ada ragu-ragu dan sebagainya lah. Okey. Jadi yang ni kena pasti betul-betul sama ada tempoh dia punya terhenti darah haid itu adalah satu yang di luar kebiasaan ataupun yang memang dah biasa. Macam mana kita nak tentukan? Memang kita kena tengok kita punya istilah kalau bahasa Inggerisnya regular lah, kebiasaan kebiasaan kita punya flow ataupun aliran darah haid kita tu macam mana. Itu yang penting dulu. Sebab itulah setengah orang kalau dia ada keupayaan untuk ingat dia punya ataupun carta haid dia tak ada masalah. Tapi ada sesetengah orang dia jenis lupa, dia perlu buat catatan. Dia punya saya pesan banyak kali kan sebelum ni pun, okey, supaya yang kurang keupayaan untuk ingat dia punya kebiasaan haid, baiknya buat catatan dari bulan ke bulan, datang berapa hari, kebiasaannya macam mana supaya bila berlaku perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan senang kita nak tengok apa yang sepatutnya ataupun kita kata senang kita nak tentukan apa hukum dan sebagainya. Okey, so dalam kes yang saya sebutkan tadi, untuk yang kes permulaan kita kata haid, dia berlaku macam tu, mungkin dia tak tahu lagi tempoh haid dia berapa, so dikira 7 dan 8 tu adalah ni kes yang lain, maksudnya dia belum pernah datang haid, dia first time datang haid. Okey, so hari ke-7, hari ke-8 dia berhenti tadi, kemudian hari ke-9 dia datang balik kan. Okey, so dalam kes dia baru first time, dia tak tahu tempoh dia bila nak berhenti, maka kalau dah hari ke-7 dan hari ke-8 dia dapati darah haid dia sudah kering, kan, jadi dia perlu mandi wajib macam biasa. Lepas tu tiba-tiba datang pula hari ke-9 ada lagi. Sebab dia first time, dia tak tahu dia punya kadar haid dia berapa hari, dia tak tahu dia punya bilangan haid dia nak datang lagi ke apa, dia tak tahu, di luar daripada pengetahuan dia. So dalam kes yang pertama, sekiranya dia baru berlaku haid pada diri dia dan dia tidak mengetahui spesifik tarikh untuk diri dia, maka hari ke-7, hari ke-8 itu maksudnya bukanlah kita kata dimaafkan, tapi dalam konteks tadi dia dah mandi wajib kan, dia dah mandi wajib, dia dah bersolat, lepas tu hari ke-9 dia datang lagi, maka yang 2 hari tadi tu sepatutnya tak diterima. Maksudnya dia masih lagi dalam tempoh haid. Andai kata dia dalam tempoh puasa Ramadan contohnya kan, so 7, 8 tu dia dah mandi dah, dia dah puasa dah 2 hari. So adakah dikira dia punya puasa tu, so cerita dia hukum yang kita sebutkan tadi tu kan, yang berkaitan dengan hukum kan, maka hari ke-7 dan hari ke-8 yang dia puasa itu tidak dikira. Sekiranya hari ke-9, hari ke-10 masih lagi dia ada haid.
Okey, so adakah dia berdosa? Maksudnya dia berdosa ke dia mandi hari ke-7, hari ke-8, lepas tu dia puasa pula. So dalam konteks dia memang tak tahu, dia baru first time datang haid macam tu, maka dia dimaafkanlah dari segi hukum kerana memang di luar daripada kebiasaan dia. Okey, so kita cerita yang pertama ni yang bagi kes orang yang baru pertama kali dan di luar daripada kebiasaan. Okey. Baik, berbalik kepada situasi yang sama juga, terhenti darah haid, tapi dalam keadaan yang kedua, dalam keadaan dia dah biasa. Okay, tadi first tu dia mungkin first time datang period, and then second time memang terjadi pula macam tu. Dia jadi hari ke-7, hari ke-8 dia terhenti. Memang tak ada darah. So dalam waktu yang kita kata dia dah ada kebiasaan berlaku macam tu, maka dia tak boleh mandi wajib lagi. Hak yang mula-mula tu dia tak tahu. Maka dia bolehlah, dia dimaafkanlah sebab dia tak tahu. Tapi bila dah second time, third time, 3 kali ketiga, kali keempat dan seterusnya, memang setiap bulan dia macam tu. Dia jenis yang dia terhenti sekejap, dia datang balik sama ada hari ke-7 ke ke-8 ke ke-6 dan sebagainya. Tapi dia tak tahulah dia punya tempoh kebiasaan haid dia, contoh 9 hari tadi kan. So dalam tempoh tu kadang-kadang ada terberhenti sehari, lepas tu datang balik, terberhenti balik, tapi masih dalam lingkungan haid dia yang biasa, maka yang terhenti itu masih dikira tempoh haid. Bererti dalam tempoh dia tak ada haid selang sehari ke dan sebagainya tu, yang tu dia tak perlu mandi wajib, dia tak perlu buat ibadah sebab dia dikira masih dalam tempoh haid. Itu yang disebut sebagai istilah fatratun naqa', terhenti darah haid dalam tempoh kebiasaan haid. Jelas nah? Makanya kalau kita yang di luar kebiasaan, yang tu kena check lah. Kalau yang memang hari-hari regular, memang selalu macam tu. Dan benda ni pengalaman saya juga, memang saya pernah alami benda ni dan saya punya carta ataupun aliran haid saya memang macam tu. Okay, saya kebiasaan haid daripada muda dululah sampai ke sekarang ni, kebiasaannya 12 hari macam tu. Okay. Dan selalunya hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 saya punya aliran haid tu dia kurang ataupun memang tak ada langsung, kering. Okay? Tapi memang berlaku selalu dan itu adalah kebiasaan saya, maka saya tahu bahawasanya hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 yang saya terhenti haid itu, saya tak boleh mandi wajib lagi. Saya tak boleh buat ibadah lagi dan sebagainya, tak boleh bersama suami dan sebagainya, sehinggalah saya kena pastikan betul-betul darah haid saya terhentilah. Dan selalunya memang kita kata regular kan kebiasaan, memang jadi. Lepas hari ke-8 tu, hari ke-9 dia datang balik, dia keluar balik dah coklat-coklat, 9, 10 sampailah kebiasaannya hari yang ke-12 saya selesai ataupun kering darah haid. Okay, tu pengalaman sendirilah. So, macam mana saya tentukan? So berdasarkan kepada apa yang saya jelaskan tadi, pada permulaan dulu memang kita tak tahu hari yang kita kata first time kita datang haid, kita nak tahu kebiasaan kita kan dulu kan. So yang pertama-tama tu kita dimaafkanlah. Okay, dan seterusnya kita kena betul-betul kena pasti dan memahami bagaimana carta ataupun aliran haid kita kebiasaannya. Okay. So itu yang kita kata topik utamalah ataupun point yang kita nak kongsikan, dan mungkin daripada topik satu topik yang saya kongsikan ni boleh pecah kepada soalan-soalan yang berkaitan lah juga kan. Okay, InsyaAllah. Kita ada soalan ya Kak Su ya? Ya Ustazah. Kak cek kalau Kak Su boleh bacakan. Boleh. Okey, soalan yang pertama, bagaimana jika seorang wanita yang memakai implanon, dia ada gangguan kitaran haid. Sebagai contoh, haid tidak datang selama 6 bulan dan apabila dia datang, hanya datang setitik ataupun yang sedikit-sedikit berlarutan sehingga 20 hari. Perlukah dia mandi wajib dan solat? Okay. Baik, yang ni dalam kategori yang kita kata haid yang terhenti-henti jugalah kan. Maksudnya apabila dia ambil ubat ataupun biasanya kalau kita orang perempuan ni yang selalu yang ganggu haid kita adalah ubat perancang lah ataupun ubat hormon kan. Okay, tak kira lah implanon ke apa, makan pil ke, cucuk ke dan sebagainya. Okay, so yang ini dia akan mengganggu kitaran haid kita. Dia ada selalu pengalaman yang saya biasa jumpa sama ada haid dia tak datang terus. Ada yang pengalaman kawan saya lah 4 tahun kot tak silap. 4 tahun dia tak datang haid disebabkan dia ambil suntikan. Dia cucuk. Cucuk untuk inilah hormon kan, perancang.
Okay, jadi 4 tahun tu memang dia full, ibadah dia full. Okay, dan dia tahulah maksudnya memang dia tak mengandung. Semua orang kan dia bila tak datang haid tu dah curious, dah ragu-ragu dia mengandung ke dia tak period tu, maksudnya dia bukan mengandung tapi dalam orang kata apa, gangguan hormon lah bila dia ambil suntikan. Okay, dan kes yang kedua selalunya kesan dia akan ganggu period. Haid tu dalam arti kata yang tadi dia tak datang langsung. Okay, kes yang kedua kebiasaannya saya tahu, saya dengar adalah dia punya haid dia berlarutan, berpanjangan. Sama ada sikit-sikit ataupun banyak terus. Ada yang tak berhenti-henti sebulan, 2 bulan selepas ambil ubat dan sebagainya. Jadi yang tu dikira kita kata kes-kes termasuk dalam kes-kes luar biasa haid lah. Sebab apa luar biasa? Sebab kita sebelum kita ambil ubat, sebelum kita ambil perancang, dia tak jadi macam tu. Sebelum kita ambil perancang, cantik je haid kita 12 hari. Maintain je setiap bulan kan. Tapi dia jadi luar biasa sebab start kita ambil ubat tu, dia dah kata cacar merbau dah. Kan kalau orang tahu kata dah lelong dah. Okay, sekejap ada tak datang terus dan sebagainya. Okay, baik, kita fokus kepada yang soalan tadi tu. Dia datang, maksudnya period dia ada, tapi dia berpanjangan kan, berlarutan, dia sikit-sikit, kadang banyak dan sebagainya. So macam mana kita nak tentukan dia punya period ke ataupun darah apa ke dan sebagainya. Okey, yang ni perlu kepada kefahaman terhadap jenis darah tu sendiri. Okey, maksudnya kalau dia dalam kategori yang boleh membezakan darah, kita dah mungkin bincang sebelum ni, ada beberapa kategori yang kita boleh guna pakai. Kategori yang pertama, kategori yang tak boleh nak membezakan darah. Kategori yang kedua, kategori yang boleh membezakan darah. Okay, so yang golongan kedua ni dia mudahlah bila dia boleh membezakan darah. Katalah dalam tempoh 1 bulan tu darah dia keluar je manjang, sama ada sikit kebanyakan, maksudnya darah dia sentiasa keluar lah. So dia kena pastikan darah-darah yang keluar daripada hari pertama sampailah kata 30 kan, 1 bulan kan. Okay, so dia kena pastikan dalam tempoh tu mana dia darah yang dalam kategori darah haid dan juga mana dia kategori yang darah yang kita kata darah istihadah ataupun darah fasad, darah penyakit lah. Okay. So kalau dalam kategori yang pertama ni dia boleh mengenal pasti ataupun membezakan darah, memang sangat mudah. So dia kena pasti, contoh hari pertama tu dia rasa macam pekat, bau, busuk, hanyir dan sebagainya. Okay, dia yakin itu adalah darah haid yang keluar daripada kemaluan dia. So dia kena tandalah hari apa yang dia nampak darah tu seperti sifatnya darah haid. Okay, kemudian sampailah ke satu tahap dia rasa darah tu dah mula berubah, sifat dia cair, dah tak berbau, dan dia orang kata lebih menyerupai darah macam darah luka kita kan. Okey, itu yang kategori yang boleh membezakan darah. Tapi jarang-jarang, kadang-kadang lah yang boleh masuk dalam kategori ni. Sebab dia mana pun memang dia akan confuse juga. Dia akan ragu-ragu juga kan. Maksudnya kadang keyakinan tu ada dah tapi still lagi nak kena tanya juga, sebab dia macam confuse juga sebab kita jelah maklum benda yang di luar daripada kebiasaan kita. Okey, baik. Kali yang ataupun kategori yang kedua, bagaimana dia rasa kalau dia tak boleh nak kenal darah, maksudnya dia tak boleh nak bezakan antara darah haid ke, darah istihadah ke, darah penyakit dan sebagainya tu, dia nampak macam sama je. Okey. So macam mana dia nak tentukan? Dia kena ambil kadar kebiasaan darah dia, darah haid dia. Maksudnya kalau kata dalam tempoh 1 bulan tu dah memang darah dia sentiasa keluar. So macam mana nak tentukan? Dia kena ambil tempoh yang paling maksimum yang dia biasa keluar darah haid lah. Okay. Kalaulah dia punya darah haid tu tak teratur juga, maksudnya nak kata kebiasaan pun tak boleh juga sebab memang kebiasaan dia tak teratur juga. Kadang 10 hari, kadang 7, kadang 5, kadang so kalau dia sukar untuk menentukan tempoh kebiasaannya, so dia boleh ambil tempoh yang paling maksimum yang dia pernah ada haid lah. Kalau kata 15 hari lah dia kena kira dia punya tarikh dia punya keluar darah tu cukup 15 hari, dia kena mandi wajib dan juga dia kena laksanakan ibadah macam biasa. Tapi ada darah lagi Ustazah. Maksudnya memang dah di luar kebiasaan tadi kan, dia dah ganggu hormon dia, dah ada darah lagi. So anggaplah maksudnya darah yang selebih daripada 15 hari tersebut sebagai darah istihadah ataupun darah penyakit.
So macam mana kita nak bersolat, beribadah dalam keadaan istihadah dan juga ada darah penyakit ni, dah kita terangkan lepas kan. Maksudnya dia kena laksanakan ibadah seperti biasa, dalam keadaan dia kena sentiasa bersuci lah, membersihkan darah tersebut. Okey, boleh? Untuk soalan yang pertama. Boleh Ustazah, Alhamdulillah. Cuma saya nak pastikan sekali lagi Ustazah, sekiranya yang dikatakan tiba-tiba datang haid sedikit-sedikit, setitik-setitik tu, adakah rasanya bukan dalam kategori darah haid? Sebab dia datang setitik-setitik, adakah dia perlu terus solat ataupun dia kategorikan tu sebagai darah haid? So hukum dia kalau bila dia tahu kata tu darah istihadah, adakah dia kena ganti solat dia? Okey, so dalam kategori yang macam kalau Kak Su sebut tadi tu, maksudnya dia yakin dan dia mengenali darah lah. So lebih senang sebenarnya. Maksudnya dia kalau dia memang dah confirm, tengok contek-contek ni tak ada, bau pun tak ada. So kalau dia yakin itu adalah bukan darah haid, itu masuk dalam kategori yang pertama saya sebutkan tadi lah. So dia boleh terus macam biasa, nak kata orang kata istihadah pun dia bukan dalam tempoh yang melebihi tempoh haid lagi kan. So dia hanya perlu bersihkan, dikira sebagai darah fasad, istilah darah penyakit lah. Darah yang keluar disebabkan oleh penyakit, hormon dan sebagainya. Kalau yang dah melebihi daripada tempoh haid, yang tu yang selalunya disebut sebagai istihadah lah. Ni hari pertama pun dah tak mula haid lagi kan. So dia dah keluar dah dot-dot dan sebagainya. Yang tu boleh dikira sebagai darah fasad lah ataupun darah penyakit. Okay. So kalau yakin memang itu adalah bukan darah haid, ya, bersihkan macam biasa dan boleh terus beribadah macam biasa. Okay. Dan kalau kata macam persoalan Kak Su juga tadi, so kalau dia tak tahu sebenarnya yang ditinggalkan tu dia ingatkan haid kan. Rupanya itu adalah darah, dia bukan dalam darah tempoh haid, tapi dia dalam keadaan darah tempoh darah istihadah ataupun fasad, ya dia perlu gantilah balik atas dasar dia tidak tahu status yang sebenar dan sebagainya. Itu yang lebih baiklah, ganti balik. Okey, dalam keadaan kita kata kita meninggalkan ibadah dalam tempoh sekian-sekian tu berdasarkan salah tafsiran kita lah. Yang ni pun berlaku juga pengalaman juga. Okey, dalam tempoh terdekat baru ni, tempoh baru ni je yang berlaku pada saya sendirilah. Okey, saya dah hampir 10 tahun lah. 10 tahun jarak kelahiran anak yang terakhir dah umur 10 tahun. Okey. Jadi dalam tempoh 10 tahun tu pun ada ada inilah, maksudnya ambil ubat perancang dan sebagainya atas nasihat doktor lah, sebab pernah keguguran dan ada gangguan hormon dan sebagainya, jadi saya digalakkan untuk ambil ubat hormon. Okey. Jadi dalam tempoh tu memang kita kata chance untuk mengandung tu tipis lah kan. Okay. Tapi rezeki baru je dapat tahu sebelum ni, dalam tempoh minggu sebelum ni sepatutnya saya period lah. Okay. So dalam tempoh saya sepatutnya period tu lewat sedikit. Okay. So lewat sikit memang tak terfikir langsung lah akan mengandungkan dan sebagainya. Cuma mungkin kata ubah kitaran lah, ubah masa tarikh biasanya akan lajak lambat sikit dan sebagainya. So tiba-tiba dalam tempoh tersebut keluar tanda-tanda macam biasa kita haid kan. So kita dah terbiasa macam tu, biasa awal-awal haid dia akan keluar, kalau macam saya lah, dia akan keluar coklat-coklat macam tu. Okay. So keluarlah tanda coklat-coklat macam tu. Jadi saya pun mengatakan bahawasanya saya dalam keadaan haid lah, maksudnya saya datang haid lah, cuma mungkin datang lambat kan. Okay. So dalam tempoh keluar darah ataupun keluar dot-dot coklat tu, saya stop lah, tak solat apa semua kan. Sebab kita tengok memang kita dah haid lah, dah period lah. Okay. So tunggu biasanya dia akan berterusan lah, ada darah dan sebagainya. Tapi tengok-tengok esok tu dah tak ada darahnya kan. Satu tanda tanya lah kat situ. Lepas tu masih menunggu 1 hari 1 malam bagi cukup lah, still lagi tidak ada darahnya. Dan akhirnya rasa macam sesuatu kan, bila cek-cek rupanya positif mengandung. Sekarang risau sebut positif kan. Okay. Jadi positif mengandung. Makanya apa yang terjadi dengan tempoh yang saya kata tersilap hukum tadi ni kan. Duk ingat kata period lah yang dot-dot tadi ni. Okay. Rupanya tu adalah bila saya cek doktor, dia kata mungkin stain ataupun satu kita kata ni lah,
gangguan hormon jugalah kan. Okey. Nak kata dia bersifat darah tak juga sebab dia ada macam lendir dan sebagainya, bila berkumpul tu dia keluar mungkin dalam bentuk coklat dan sebagainya. Wallahu a'lam lah, yang tu di luar daripada kepakaran saya. Cuma saya nak highlight kat sini berlakunya dalam dekat pada diri saya sendiri apabila kita kata benda-benda yang di luar daripada kebiasaan kita. So kita ada tersilap hukum, kita ingatkan period rupanya bukan. Okay, maka teruslah saya solat macam biasa dan gantilah solat-solat yang kita telah tinggalkan pada tempoh yang kita anggap haid tersebut. Sehari semalam gantilah balik semua solat-solat yang kita telah tinggalkan. Okey. Boleh? Okey, boleh Ustazah. Terima kasih dan tahniah juga Ustazah ya. Allah. Okey, kita raikan juga kepada sahabat-sahabat pekak yang nak bertanya soalan terus kepada Ustazah, minta tolong angkat tangan ya. Dan kita akan pinkan untuk tanya terus kepada Ustazah. Okey, jadi kita baca dulu soalan yang kedua. Okey, sebagai contoh, satu kes di mana dia tahu haid dia datang seminggu. Tetapi macam Ustazah cerita tadi, sebagai contoh, 1 minggu tu, hari ke-4 hingga hari ke-6 tu, dia akan kering. Memang kering. Dia tak akan datang darah pun. Dan bila penutup dia tu, baru dia keluar yang akhir, yang warna coklat, baki darah tu. So macam mana hukum yang hari yang berhenti tu? Adakah dia tahu dah dia punya tu akan berhenti waktu tu? That mean hari berhenti tu dia solat, dia mandi wajib, dia solat. Lepas tu bila datang balik, dia berhenti dan mandi lagi sekali. Macam mana tu Ustazah? Okey, yang ni yang topik yang saya sebutkan tadi, fatratun naqah. Okay, cuma apa yang berlaku pada sahabat kita yang tadi, kalau memang dia dah kebiasaan haid dia 1 minggu, maksudnya 7 hari lah haid dia kan. Jadi dah kebiasaan 1 hingga hari yang ke-4 tu dia mungkin hari pertama tu dia keluar lah kan. Kalau tak keluar hari pertama tu takkan nak tahu dia period kan. So hari pertama dia keluar. Hari kedua, hari ketiga, hari ke-4 dia terhenti. Kering terus, memang tak ada langsung. And then dia tahu selepas tu dia akan datang balik hari ke apa tadi? 2, 3, 4 dia kering. Hari ke-5, 6, 7 dia mula dah datang banyak ke ataupun setengah orang dia datang coklat-coklat dan sebagainya. Maka yang sebetulnya macam saya sebutkan tadi, itu hari yang kedua, ketiga dan keempat itu masih dikira dalam tempoh haid. Dia tidak boleh mandi wajib, terus solat dan sebagainya. Lepas tu kita kata bila datang pula sambung balik haid. Tak. Itu ada pendapat yang mengatakan tempoh yang terhenti itu adalah dikira tarikh suci. Tapi itu pendapat yang kurang rajih ataupun kurang tepat lah. Kita kata lebih senang kata tak boleh pakai lah kan. Tapi pendapat yang paling rajih, yang hari yang terhenti haid itu dalam kebiasaan kita adalah dikira sebagai tempoh haid. Walaupun kita rasa gelisah kan, rasa macam dosa je. Darah tak ada, tapi tak boleh solat, tak boleh semua puasa, tak boleh baca Quran macam biasa. Ya, yang tu memang adalah satu ketetapan lah dalam hukum mengatakan bahawasanya tempoh yang terhenti tersebut sama ada 2, 3 ataupun 4 hari dan sebagainya, dan kita tahu lepas tu dia akan datang balik dan dia selalu berlaku, sentiasa berlaku, maka kita tak boleh mandi wajib, tak boleh solat dalam tempoh yang terhenti haid tersebut. Kena berhukum seperti orang dalam haid macam biasa. Walaupun dalam keadaan kita kata tak boleh buat ibadah utama, ingat kita masih boleh buat ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah yang kita kata bukan yang boleh melibatkan, tak terlibat dengan hadas besar lah. Okay? Masih boleh berzikir, masih boleh bersedekah, masih boleh banyak lagi amalan-amalan lain. Jadi dia jangan rasa gelisah lah. Orang dia sebab dia rasa macam masalah, rasa gelisah bila terhenti haid dia dan sebagainya, rasa berdosa, tidak. Okay, so kena jelas. Yang ni betul lah soalan ni memang tepat dengan perbincangan kita tadi. Isu fatratun naqah, terhenti darah haid dalam tempoh kebiasaan haid. Okay, so jelas sekali lagi saya ulang, tempoh yang terhenti tersebut dia masih dalam tempoh haid. Dia tidak boleh beribadah seperti dalam keadaan suci lah. Okay. Okey, baik Ustazah. Terima kasih. Okey, sahabat-sahabat kita adakah yang nak tanya soalan? Jangan malu-malu ya. Kita ambil peluang ni.
sebab Ustazah ada pada malam ni. Kalau ikut kat soalan ni, dekat chat ni ada lagi soalan kan? Ya, betul. Ada lagi soalan. Okey, kalau kata macam tu kita pergi ke soalan seterusnya. Ustazah, bolehkah Ustazah kupaskan sedikit wanita yang terganggu ibadah asbab kentut vagina? Bagaimana hendak selesaikan masalah yang menyebabkan was-was sama ada ibadah itu sah ataupun tidak? Okey. Baik, yang ini sebenarnya dia di luar daripada topik kita lah. Dia tak ada kaitan dengan darah dan sebagainya kan. Tapi dia still lagi masih ada kaitan dengan ibadah kita lah. Okey, dia ada juga dalam satu topik khas yang dibahaskan berkaitan dengan kita kata istilah yang senang macam dalam persoalan tadi lah, kentut farash ke ataupun kentut vagina. Okey, so yang ni banyak pendapat yang berkaitan dengan isu kentut-kentut dari kemaluan daripada arah depan ni. Okey, cuma yang paling menjadi satu kerisauan apabila keluar istilah was-was di situ. Kan? Sebab masalah ni kalau kita dapat tangani dengan baik, dia bukannya satu masalah yang kita kata dia lah. Cuma bila ada was-was di situ, dia akan menjadi satu penyakit lah. Akan menjadi satu masalah yang besar sebenarnya. Okey. Sebab bila sebut was-was ni, apa-apa je, tak kira lah kentut ke, pergerakan ke, kadang niat ke, bila boleh mencetuskan was-was, itu sebenarnya datang daripada syaitan. Okey, ingat tu. Dan kalau orang yang ada yang ni petua lah, ataupun kita kata kita boleh kongsikan apa amalan, apa perkara-perkara yang kita boleh buat untuk mengelakkan diri kita daripada penyakit was-was ni. Okey, selain kita amalkan ayat-ayat Al-Quran, tak kira lah ayat-ayat mana yang kita boleh hafal dan sebagainya yang boleh menghindarkan diri kita daripada gangguan syaitan, terutamanya sebaiknya lazimilah 3 surah yang pendek, yang ringkas, yang selalu Nabi SAW ajarkan supaya kita beramal dengannya, iaitu 3 kul. Okey, 3 kul insya-Allah kalau kita sentiasa amalkan sebelum tidur dan setiap apa kita kata aktiviti yang kita buat, sebab kita ada penyakit was-was kan, bagi orang yang tak ada pun boleh amalkan supaya kita terhindar. Sebenarnya was-was itu adalah gangguan syaitan, dan kita kena kendalikan masalah kita dengan cara elakkan gangguan syaitan. Nak buang was-was tu adalah dengan cara elakkan gangguan syaitan. Salah satu daripadanya, amalkan surah 3 kul ni dengan yakin. Maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan. Jadi secara tak langsung dia akan elakkan kita daripada penyakit was-was tu lah. Dan yang seterusnya, mulakan apa juga kita punya ibadah dan sebagainya, pekerjaan kita, aktiviti kita, sama ada bukan dalam konteks ibadah khas, ibadah khusus, nak buat kerja kita nak menaip ke, nak buat kerja sekolah ke, apa ke, mulakan dengan berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, minta berlindung daripada syaitan. Bukan minta perlindungan, minta berlindung maksudnya minta perlindungan daripada Allah supaya kita ni dilindungi daripada gangguan syaitan. Dan banyak lagi doa-doa yang kita kata kita boleh amalkan daripada sunnah Nabi SAW untuk elakkan gangguan syaitan. Okay? Sebab syaitan itu memang kerja dia untuk menjadikan kita ni dalam golongan yang tidak yakin, was-was dan sebagainya, dan akhirnya kita meninggalkan ibadah kita sebab kita rasa tak syok. Ada orang dia memang malas lah nak sembahyang. Asyik sembahyang, asyik tak kena je wuduk kan. Untuk rasa macam ambil dah wuduk tadi, macam kentut je. So benda-benda tu yang akhirnya syaitan berjaya menyebabkan kita meninggalkan ibadah kita. Okay, balik kepada isu kentut vagina tadi lah. So dalam konteks tadi ada kita kata secara khususnya lah saya bagi kesimpulan kalaulah kita kata kentut itu memang jelas sesuatu yang kita kata kentut, dia bukannya kalau sebenarnya kalau dalam istilah perubatan dia ada, kalau tak silap salah dia ada istilah hembusan angin. Hembusan angin, dia bukan kentut sebenarnya. Dia bukannya kentut tapi dia letupan, bukan hembusan, letupan. Baru saya ingat istilah tu, letupan daripada kemaluan kita. Sebab kemaluan kita yang perempuan ni, farash ni, dia ada rongga yang boleh memerangkap udara. Okay? Jadi bila dia memerangkap udara di situ, bila kita berlaku pergerakan, contohnya dalam solat dan sebagainya, so kita akan rasa dia macam kentut. Okay? Walhal sebenarnya dia bukan adalah kentut yang kebiasaan yang keluar daripada belakang lah, daripada dubur kita.
Okey. Jadi dalam istilah ni sekiranya kita yakin itu bukan kentut yang kebiasaan kentut, angin daripada perut kita keluar melalui dubur kita dan ada bau dan sebagainya. Yang tu kalau yakin yang tu adalah kentut, maka batallah solat kita. Okey. Tapi yang ni yang memang dah selalu biasa kita buat, selalunya selepas kita buang air kecil lah, buang kencing dan sebagainya, dia akan memerangkap sama ada air ataupun dia memerangkap udara dalam tu. Okey. Dan bila kita berlaku pergerakan, dia akan ada letupan seperti kentut. Okay. Yang tu tidak membatalkan wuduk ataupun solat kita. Okay. So memang kena orang kata apa, pastikanlah. Sebab itulah benda ni dia terlalu complicated. Sebab itulah syaitan mudah untuk menyebabkan kita was-was kan, datangkan rasa was-was. Kentut ke letupan angin kan. Okey. So macam mana kita nak yakin? So kalaulah benda tu tak ada bau, selagi mana benda tu tak ada bau dan kita yakin benda tu adalah sekadar kata-kata letupan daripada faraj kita, maka yang tu sebenarnya tidak menjejaskan ataupun tidak membatalkan wuduk kita. Solat kita masih sah lagi. Okey, melainkan situasi yang sebaliknya, kita yakin itu datang daripada perut kita, angin yang terkumpul daripada perut kita ataupun usus kita, dan dia keluar kadang keluar belakang dan depan sekali kan. Tapi ada orang dia terkepit belakang, dia boleh keluar kot depan. Tapi kita boleh rasa yang mana yang angin yang datang daripada perut kita dan juga mana dia yang datang daripada faraj kita semata-mata. Selalunya kalau yang datang daripada faraj kita, dia tak adalah bunyi dia bombastik sangat, tak adalah bunyi yang terlalu melampau-lampau sangat. Dia letupan, dia meletup macam tu dia. Ataupun dia tak adalah orang kata apa, rentetan selepas tu. Kalau kentut kan dia ada rentetan dia kan, setengah orang dia ada dia punya orang kata apa, sambut menyambut belakang tu kan. So faham sendirilah semua kan. Cuma kaedah dia kalau sekadar letupan angin daripada faraj, itu tidak orang kata apa, membatalkanlah wuduk ataupun solat kita. Okey. Okey, baik, alhamdulillah Ustazah. Okey, kita raikan soalan sahabat kita di dalam FB Live, mana daripada Nur Fatin. Okey, bertanya, Assalamualaikum Ustazah, nak tanya kalau sudah habis haid dalam masa 7 hari dan dah mandi wajib, kemudian pada waktu asar kembali pula darah haid itu. Jadi adakah saya solat pada waktu subuh zuhur itu terbubar pahalanya? Okey. Maksudnya sekarang ni dia punya haid dia biasa berapa? Dia tulis dekat sini, dia kata dalam 7 hari. Tapi selepas pada 7 hari itu datang pula. Okey, maknanya yang ni yang kita kira di luar kebiasaan dia lah kan? Ya, ya. Okey, kalau dalam konteks di luar kebiasaan, kita kata macam nak bagi senang faham, dia punya tempoh kebiasaan dia haid dia 7 hari. Okey, tiba-tiba berlaku selepas daripada 7 hari tu dia datang haid lagi. Okey, so di sini ada dua pendapat lah. Okey, pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya bagi yang dah kebiasaan dia 7 hari, so darah yang keluar selepas tu tidak dikira sebagai haid. Maksudnya yang dikira selepas tu adalah istihadhah. Itu pendapat yang pertama lah. Okay, pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya sekiranya darah yang keluar selepas daripada 7 hari itu belum lagi sampai tarikh ataupun tempoh maksimum haid. Tempoh maksimum haid kan 15 hari. So sekarang ni dia baru 7 hari. So dia datang balik asar tu. So yang pendapat kedua mengatakan bahawasanya dia masih lagi dikira sebagai haid. Sampailah darah tu sampailah hari ke-15 maksimum haid. So masih dikira sebagai haid juga. Okey, yang di luar kebiasaan. So dalam konteks tadi, soalan sahabat kita tadi, di luar daripada kebiasaan dia. So kalau kita ambil yang pendapat yang selalu diguna pakailah, pendapat yang kedua ni, maknanya kata kalau belum lagi cukup tempoh maksimum dia 15 hari, maka hari petang tu asar tu mungkin boleh jadi waktu zuhur dia dah habis haid, kering, dia semayang. Jadi hari yang maksudnya hari yang sama kan, waktu asar dia datang haid balik. So adakah solat-solat dia yang dah dibuat pada waktu zuhur ataupun dia dah suci haid daripada waktu subuh, dia dah solat subuh dan sebagainya tu, dia tak dapat pahala dan sebagainya. Tu persoalan lain. So nak kena faham sekarang ni dia masih lagi dalam tempoh haid. Okay, sekiranya di luar kebiasaan dia tak tahu, tak pernah hadapi,
maka yang dia punya pengamalan dia, ibadah dia tadi tu dimaafkanlah. Okey. So dia yang kita kata tak dikira tu dari segi pahala dan sebagainya itu persoalan yang kedua. Okey. Dari segi perkiraan pahala untuk solat, ibadah-ibadah yang kita kata yang tak perlu kepada apa panggil perkiraan yang tu Allahu a'lam, sama ada Allah terima dan sebagainya, kecuali dia memang dah tahulah, tapi dia sengaja-sengaja buat, dia tahu lepas tu dia akan datang haid lagi, tapi macam kes yang tadilah, dia nak mandi wajib juga, kan, dia nak semayang juga. So dalam konteks dia tahu dia akan datang haid lagi lepas tu dia nak semayang juga, yang tu tak bolehlah dia berdosa. Dalam konteks kita memang tak tahu, dari segi pahalanya kita serah pada Allah lah. Dalam keadaan dia memang tak tahu, mungkin Allah akan ampunkan dia dan terima solat dia. Okay. Cuma persoalan kat sini yang lebih utama adalah yang melibatkan ibadah yang melibatkan perkiraan seperti puasa lah, kan. Contoh yang berlaku macam saya sebutkan tadi lah, contoh di awal-awal tadi, kalau berlaku dalam bulan Ramadan tu utamanya, adakah dia dah mandi wajib, dia dah puasa dah sehari tu, kan, adakah puasa dia dikira? So jawabnya tak dikira. Maksudnya dia kena kira hari tersebut sebagai hari yang perlu diganti. Walaupun dia dah cukup dah, puasa dah cukup sehari dah, tengok datang pula esoknya. So yang puasa dia itu dikira terbatal sebab dia masih dalam tempoh haid. So manakala yang dalam konteks solat, bacaan Quran dia tu ada pahala ke tidak, yang itu Allahu a'lam. Yang tu sama ada memang dari yang dalam keadaan dia tak tahu, Allah mungkin akan terimalah pahala dia sebagai ibadah seperti biasa. Cuma kalau puasa memang tetap kena kira sebagai puasa yang perlu diganti sehari tersebut ataupun lebih dan sebagainya. Okey. Okay, baik Ustazah. Okay, kita raikan juga sahabat kita Syira Adnan daripada FB Live. Bertanya, Assalamualaikum Ustazah. Kalau kata sebagai contoh, haid berhenti pada waktu asar yang betul-betul. So nak kena ganti solat subuh dan zuhur. Maksud dia begini Ustazah, dia yakin yang haid dia tu berhenti pada waktu asar. Dan waktu subuh dan zuhur tu dia was-was sama ada akan datang lagi ke, tidak ke, macam mana. Sekiranya dia dah confirm dah pada waktu asar tu, dia mandi wajib, adakah dia kena ganti yang waktu subuh dan zuhur tadi, yang waktu was-was tu, sama ada haid ada ataupun tidak? Okey. Baik. So dalam konteks ni maknanya dia was-was ataupun tidak yakin dia punya panggil apa, tempoh kering haid darah haid dia lah, kan. Maksudnya bila last kering darah haid dia. Okey. Ya, ya betul. Sekarang ni katalah kalau dalam contoh tadi tu dia tengok waktu subuh dia dah tak ada darah. Tapi dia takut-takut nanti zuhur kan ada lagi. Kan? Selalunya macam itulah. Kita pun kebiasaannya. Okay? So dia hold dulu mandi wajib dan tunggu ke waktu zuhur untuk cek sama ada waktu zuhur ada lagi ke tidak dan sebagainya lah. Atas dasar tidak yakin ataupun kita kata boleh jadi ataupun kebiasaannya dia akan ada lagi dan sebagainya. Makanya katalah waktu subuh yakin dia memang lihat tak ada darah dah, kering darah dan sebagainya. So dia hold, dia pergi ke waktu zuhur. Waktu zuhur dia yakin tak ada juga. Maka waktu zuhur tersebut dia dah boleh mandi wajib dan solat serta ganti balik waktu subuh yang dia yakin tak ada darah tadi. Maksudnya dia nak kena backdated balik ke bila? Backdated saat dia yakin darah dia terhenti. Okay. Kalau lah kata contoh dia daripada isyak malam sebelum tu lagi dia darah dah tak ada, tapi dia yalah tak yakin takut ada lagi, so dia tunggulah ke subuh. Okay. Subuh dia pun macam was-was lagi, tengok macam tak ada lagi, tapi kok-kok lah nanti dah bergerak lepas subuh kan, dah banyak buat kerja, dia keluar lagi. Ada setengah orang, dia tak yakin sampai tahap macam tu kan. Maka dia lajak pula ke zuhur. Okay, so daripada zuhur tu dia tak ada, dia yakin dah zuhur tu dia yakin dah, memang confirm dah. Tak ada kan, dia tak mau tunggu dah. Okay, so dia kena ganti balik ataupun kita kata qada lah balik solat dia yang subuh dan juga isyak yang ditinggalkan tadi. Sebab apa? Sebenarnya dia yakin waktu isyak tu memang dah tak ada. So kena tengok tempoh bila yang dia yakin bahawasanya solat dia darah dia memang dah berhenti ataupun kering.
Okey, tu situasi yang kita kata yang pertama lah. Situasi yang kedua, kadang-kadang subuh dia yakin tak ada, kan? Dia tunggu sampai ke Zuhur. Tengok-tengok Zuhur ada lagi dot-dot. Makanya dia kena tunggu lagi. Maksudnya yang subuh tadi masih dikira haid, Zuhur pun masih dikira haid. Lepas tu dia tunggu lagi. Tunggu sampai ke Asar, dah tak ada. Tapi dia risau juga sebab tadi masa Zuhur, subuh tak ada, subuh tak ada, Zuhur ada. So dia nak tunggu lagi ke Maghrib. So Maghrib dah confirm tak ada. Dia nak kata dia lajak daripada Asar ke Maghrib. Dah confirm dua-dua solat tu, barulah dia nak mandi wajib. Dua-dua solat. Dua-dua waktu solat tu dia rasa macam tak ada. Maka dia kena ganti balik macam kita kata yang saat dia last dia tak ada lah. So Zuhur tadi kan last dia ada balik. And then start situ Asar tak ada balik. Start berhenti. So dia kena ganti start daripada waktu Asar. Maghrib. Kalau kata dia mandi waktu Isyak, so dia kena ganti dua solat yang sebelum tu lah. Okay. So kalau dalam situasi yang kita kata memang dah yakin lah, dan bukan jenis dia yang ada, tak ada. Memang yang jenis syak, memang tak ada teruslah. Okay, cuma waktu mandi dia terlajar. Okay, waktu dia mandi dia dah terlajar. Okay, contohnya dia dah tak ada, subuh masih ada. Contoh yang pertama, subuh masih ada, Zuhur dah tak ada. So, masuk waktu Zuhur, dia cek memang tak ada, dia dah confirm tak ada, dia terus mandi wajib, dia solat Zuhur. Jadi, dia tak perlu ganti mana-mana solat. Sebab apa? Sebab subuh tadi masih ada. Dia yakin masih ada. Kan? So, Zuhur je dia kena solat. Okay? So, dalam konteks yang kedua, kita kata contohlah situasi yang kedua, subuh masih ada, contoh, subuh masih ada. Okay, tiba waktu Zuhur, dah tak ada. Dia yakin dia tak ada. Okay, dan dia rasa orang apa, masa dia cek tu dah hujung-hujung waktu dah. Okay, dia nak mandi wajib. Dia mandi wajib tapi tak sempat nak solat Zuhur, dah masuk waktu Asar contohnya. Okay, ataupun dia memang lalai tertangguh waktu Zuhur tadi tu disebabkan kerja dan sebagainya. Maka bila dia mandi pada waktu Asar, wajiblah dia qada balik Zuhur tadi. So yang situasi kedua ni sebenarnya dia sama je macam yang first kita cerita tadi, yang isu ataupun persoalan yang pertama tadi kan. So yakin waktu bila kita terhenti darah haid, so waktu tu lah kita kena kira dia sebagai tempoh suci kita dan kita kena ganti balik. Okay, beza kan? Beza dengan yang situasi pertama tadi, yang subuh dia tak ada, Zuhur dia terus solat, subuh dia masih ada, dot-dot tu. Bila cek waktu Zuhur dah tak ada, dan dia terus mandi wajib terus solat, so dia tak perlu ganti subuh sebab subuh masih ada tadi kan. Sebab dia yakin tak ada waktu Zuhur tu, dalam tempoh kita Zuhur yang panjang tu, dia tak cek tak ada. Dia terus mandi, dia sempat solat Zuhur, maka dia perlu solat Zuhur saja. Okay. Kecuali dalam kes yang banyak saya terima, yang Ustazah selalu dengar persoalan, tapi tak yakin lah Ustazah, memang tak ada tapi tak yakin lah. Terpulang lah kalau sekiranya ada yang kurang yakin juga, maksudnya yang tadi ada ke tak ada tu, maka sebaiknya angkutlah sekali, maksudnya qada lah sekali, setakat mana yang kita mampu lah. Sebab itulah kita orang perempuan ni banyak perlu kepada perincian lah soal-soal ibadah ni. Jangan kedekut apa maksudnya, kedekut untuk ganti-ganti ke, kedekut untuk perbetul-perbetulkan balik ke solat kita. Sebab banyak keadaan yang kita mungkin lalai, kita mungkin tersilap buat tafsiran, kita mungkin silap buat hukum, walhal dah tanya pakar, dah tanya ustazah dah sekalipun, tapi sebenarnya dia berlainan dengan situasi kita yang sebenar, akhirnya menyebabkan kita meletakkan satu hukum yang berbeza, yang silap lah kita kata. So janganlah kedekut lah, istilahnya kedekut lah Ustazah kata, untuk kita jangan malas ataupun jangan terlalu berkira untuk ganti balik, untuk lebihkan solat sunat dan sebagainya, supaya kita minta sentiasa daripada Allah SWT. Banyak perkara yang kita lalai, banyak perkara yang kita tidak tahu, Allah ampunkan dan Allah terima semua amalan kita, ibadah kita. Itu yang lebih baik lah, itu yang lebih penting. Sebab kalau kita nak harapkan, macam Ustazah sendiri pun di peringkat Ustazah, tak semua kita boleh kita kata, sebab kadang-kadang situasi kawan tu berbeza dengan apa yang kita nak hukumkan. Jadi tak semua juga kita boleh confident 100% apa yang kita hukumkan, apa yang kita jawab dan sebagainya itu bertepatan dengan apa yang sepatutnya lah. Okay.
Boleh Okey, baik seterusnya. Ustazah. Terima kasih. Okey, kita ada berbaki masa lebih kurang dalam 10 minit. Okey, Betul okey. ya. Ya, Ustazah, soalan seterusnya daripada Ida yang meyakini bahawa haid akhir tu pada pukul 5 pagi masih ada. Tetapi dah masuk kerja pukul 8 pagi, tengok darah tu dah kering. So, dah habis kerja pukul 5 baru balik rumah. Jadi, dan pagi tadi tu kira waktu tu dia tak sempat dah mandi waktu Zuhur tu. So, adakah dia wajib masih lagi untuk solat jamak subuh dengan Zuhur? Jamak. Jamak. Okey, sebabnya kalau sebut jamak tu memang out of the topic lah. Dia tak ada langsung kaitan lah kan. Sebab dia tak ada sebab-sebab yang boleh ataupun sebab-sebab yang mengharuskan untuk dia jamak. Okay? Kena faham ada syarat-syarat yang boleh menyebabkan seseorang itu untuk jamak. Okay? So jamak tu nanti topik lain. Cuma okay, soalan dia macam saya bagi situasi tadi lah. Okay, dia sepatutnya subuh tu dia dah rasa macam dah tak ada. Dia yakin dah tak ada. Tapi dah mungkin tak sempat nak mandi wajib, masuk kerja, tengok Zuhur pun tak ada, tapi nak mandi kat pejabat tak boleh kan. Yelah tak ada kelengkapan dan sebagainya. Kecuali lah orang yang betul-betul dia memang dah tahu keadaan dia, ada kesukaran untuk dia mandi wajib di pejabat, dia buat persediaan siap-siap ataupun rumah dia dekat dan sebagainya. Okey. Itu tidak ada alasan lah untuk dia mengelakkan diri dia melewat-lewatkan mandi wajib. Okey. Okey, kalau sengaja maka itu dikira sebagai satu dosa lah. Okay. Kalau ada sebab-sebab yang boleh menghalang dia, memang betul-betul menghalang dia untuk melakukan mandi wajib ataupun mengangkat hadas besar, maka ni pun sebabnya tak digalakkan lah, tak digalakkan. Sebabnya memang sekarang ni banyak ruang. Kalau kata kat office tu tak ada mandi pun maksudnya kita masih ada contohnya kalau ni ada surau ke, ada masjid ke yang terdekat dan sebagainya yang boleh kita tunaikan kita punya ni lah mandi wajib dan sebagainya kan. Sebab itu adalah kewajipan lah kita untuk mengangkat hadas besar, kita mandi wajib dan kita kena buat ibadah macam biasa. Kecuali lah memang kerja di dalam hutan, memang tak ada kemudahan untuk dia mandi wajib, maka cara pengiraan dia untuk ganti balik ataupun sebenarnya tak apa nak seronok jugalah kalau nak sebut ganti balik tu kan. Tapi ini memang dalam kes yang memang tak boleh nak elak lah. Okay? Memang kita kata tak boleh nak buat lah, tak boleh nak buat apa dah. Kalau dia nak gagah solat juga tak boleh, tak sah sebab dia masih dalam keadaan hadas besar kan. Nak tayamum pun tak boleh dah sebab memang dia tidak syarat-syarat untuk tayamum tu tak mencukupi sebab dia masih ada air dan sebagainya kan. Okay. So sekarang ni kalau ikut memang tak ada alasan lah. Cuma in case memang tak orang kata apa di luar kepada kebiasaan juga. So dia kena kira balik tempoh kiraan dia untuk ganti solat tu. Start dia yakin darah tu tak ada. Katalah tadi kalau dia masuk kerja, dia dah tinggal Zuhur, subuh dia kata dia masih ada kan. Dia dah tinggal Zuhur, dia tinggal Asar mungkin dia balik lambat kan. So dia kena ganti baliklah Zuhur dengan Asar. Okay, yang dia yakin memang tak ada darah, tapi dia tak mandi wajib pada waktu yang sepatutnya. Tapi sekiranya benda-benda ini dijadikan kebiasaan, walhal kita dalam keadaan kita ada kemudahan, maka orang kata apa, janganlah melakukan perkara sedemikian sebagai satu amalan lah. Cubalah keluar daripada permasalahan tersebut. Okay, usahalah macam mana pun kalau kita rasa kita memang kebiasaan yang macam tu, buatlah persediaan untuk mandi kat office ke, sampai macam tu lah kalau boleh kita nak jaga ibadah kita kan. Okay. Okey, baik Ustazah. Okey, kita raikan soalan daripada sahabat Zoom kita. Sekejap Ustazah. Okey, Syakirah. Bagus Syakirah ni. Anak murid Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustazah, kalau kata sebagai contoh, okey, waktu subuh tiada darah dan waktu zuhur dan yakin tak ada darah, ganti niat sembahyang apa nak ganti? Maksudnya macam boleh ambil lagi. Habis dah. Okey, minta ulang sekali lagi.
Okey, sekiranya pada waktu subuh tu yakin tak ada. Jadi tak sembahyang, tapi waktu zuhur tu dah mandi wajib. So waktu nak ganti subuh tu, niat dia macam mana tu Ustazah? Niat solat tu. Okey, so macam cara nak ganti solat lah ni kan. Kita nak Ya, ganti balik niat solat ganti kita. solat subuh tu. Okey. Baik, sebenarnya niat solat sama je. Niat solat fardu sama je. Kita ada niat yang special ataupun niat yang berbeza daripada apa kebiasaan lah. Cuma sebenarnya untuk memudahkan lah kita sekarang ikutnya dari segi isu yang berlaku dalam masyarakat kita ni, kebanyakannya terganggu ibadah solat lah terutamanya sebab disebabkan oleh lafaz niat. Ada orang dia malas semayang bila tanya pasal apa. Nafas niat panjang sangat lah Ustazah. Susahlah nak ingat usolli fardhu zuhri arba'a rakaat kan. Ada orang dia macam anggap benda tu satu beban lah, susah bagi dia. Betul langsung dia tak sembahyang. Okey, sebenarnya salah kalau ada yang ada rasa macam tu sebab apa? Lafaz niat maksudnya niat yang kita nak kena sebutkan sama ada isyarat ataupun lafaz mulut lah bagi yang boleh cakap. Yang itu adalah sunat saja. Yang lafaz usolli fardhu zuhri yang paling panjang tu kan, yang tu adalah sunat je. Maknanya kalau kita tak sebut dekat mulut pun solat kita masih sah. So yang mana yang rukun, mana yang wajib nak kena ada niat ni? Niat tu yang ada dalam i'tikad hati kita, yang kita ada dalam hati kita. Kita yakin dalam hati kita aku nak sembahyang zuhur ni. So masa kita angkat takbir Allahu Akbar, dalam Allahu Akbar tu kita dah ada rasa kita nak sembahyang zuhur 4 rakaat, sama ada ikut imam ke tak ikut imam ke, tu yang kena ada juga. Okay, kecuali kalau kita sembahyang seorang-seorang, tak apalah. Okay, nak sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah. Selesai. Dah dikira sebagai niat. Sebab tu juga ada orang dia jadi macam datang penyakit was-was sebab selagi dia tak habis lafaz niat tu dia Allah pasal panjang sangat pakcik, tak habis lagi. Allah usolli fardhu zuhri. Dia nak habis niat, lafaz niat dia dalam hati tu. Tak perlu sampai macam tu. Nak bagi kefahaman betul lah. Okay. Niat ni sebenarnya terdetik je dalam hati kita. Kita nak sembahyang apa, berapa rakaat, yang kerana Allah, sebagainya ikut imam, tak ikut imam, dah that's it. Okay, selesai. Begitu juga dalam konteks persoalan tadi, nak ganti tu kan. Okay, dah selesai solat zuhur, kita pun nak buatlah ganti solat subuh. Usolli macam biasalah dalam hati, aku nak sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Memang Allah tahulah kalau kita tak sebut ni, aku nak ganti ni ya Allah. Aku tadi subuh aku tak solat tadi, aku dah tak mandi wajib apa semua. Tak apa, Allah tahulah kita buat tu dengan dasar memang kita dalam hati kita niatkan memang kita nak gantilah apa yang kita tinggalkan tadi. Kan? Tak spesifik pun tak apa, maksudnya aku nak ganti ni ya Allah yang subuh tadi tu, yang subuh semalam tu, yang subuh 2 tahun lepas aku terlupa tu. Tak perlu spesifikkan macam tu lah. Kita memang dah buat 2 rakaat tu memang untuk kita kata ganti, maksudnya dah selesai ibadah tu, diterima insya-Allah. Okey, cuma dalam isu bila sebut ganti-ganti ni kan, kita jangan sewenang-wenangnya lah guna istilah solat ganti ni dalam semua keadaan. Tak semua keadaan kita boleh ganti solat. Ada orang tak apalah, contohlah musafir kan, contoh dalam bas, dari bas tak berhenti subuh tu ramailah yang ni kes student-student lah bila tanya kan, boleh tak Ustazah saya nak ganti je, nanti sampai nanti masa zuhur nanti saya ganti lah, sebab yelah dari bas tak berhenti nak semayang macam mana kan dalam bas. So tak sewenang-wenangnya kita boleh kata nak ganti. Ataupun saya ada juga soalan daripada pelajar jugalah, kami pergi shopping dekat Al-Ustaz Mall, lepas tu tak sedar dah nak pukul 4 nak masuk asar lah contohnya, tak sempat dah nak solat, boleh tak kami ganti je Ustazah? Jadi yang tu sebenarnya adalah satu perkara yang kita sebut sebagai ambil mudah lah. Kenapa tadi tak beringat, dah tahu tak sembahyang zuhur kan, nak kalau nak sembahyang dulu ke baru nak berjalan, dah tahu dah memang tempat tu susah, nak cari tempat nak sembahyang apa semua kan, amal sentrik ke apa, terpaksalah sebut kan. Nak cari tempat solat susah dan sebagainya. Okay, jadi dah tahu keadaan yang macam tu, sepatutnya kita dalam keadaan yang kita kata sengaja lah. So dalam keadaan yang macam tu tidak boleh sebenarnya kita nak mudah-mudah menggunakan istilah ganti solat. Okay? Sebab kalau ikutnya dalam banyak-banyak perbahasan fiqh ni,
tak ada istilah ganti solat ni. Okay, kecuali dalam keadaan dia memang betul-betul tertidur dan juga lupa. Memang betul-betul tertidur dan lupa. Bukan menidurkan diri ya. Mai yang kata, oh tertidur boleh Ustazah. Macam kami ni jaga dah pukul 6, lepas tu tertidur Ustazah. Pukul 8 baru jaga. Tertidur Ustazah. Yang tu bukan tertidur, yang tu menidurkan diri. Dah jaga dah subuh pukul 6. Tapi tidur balik. Tu menidurkan diri, tetap berdosa lah. Kan? Yang tertidur ni memang dia tak apalah, dia makan ubat ke apa ke, dia sakit ke, memang dia tidur sungguh-sungguh. Daripada isyak terus ke subuh tak jaga-jaga sampailah ke subuh, memang tertidur. Yang tu dimaafkan dan dia boleh ganti solat dia. Jadi kalau nak cerita tentang solat gantilah. Dan juga dia memang terlupa. Memang dia betul-betul dia terlupa. Bukan dalam kategori dia melupakan diri ya. Maksudnya dia buat benda-benda yang lalai dan sebagainya. Tak, yang ni memang betul-betul terlupa. So dalam dua kategori ni je yang dibolehkanlah untuk solat ganti. So dalam keadaan yang lain, ada cara lain yang kita boleh tunaikan solat, kena wajib tetap solat dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey. Baik, boleh Syakirah niat macam biasa Syakirah. Niat solat subuh macam biasa ya. Jangan susah-susah. Sama juga kalau boleh ambil peluang kat sini panjang pula untuk niat puasa terutamanya. Dah tak lama kan Ramadan. Pun ada juga yang terbeban dengan lafaz niat untuk puasa Ramadan tu. Dia terpaksa ambil satu malam untuk baca ataupun nak lafazkan niat solat puasa Ramadan esoknya. Nawaitu saw siap nyanyi-nyanyi lah. Nawaitu saumawadin an adai kan. Okay, yang tu adalah lafaz niat saja. Lafaz ni untuk apa? Untuk ingatkan diri kita, untuk remind kita, untuk bantu kita supaya ingat dalam hati kita, aku nak puasa ni esok ni. Okay. Yang sebenarnya kalau dah ada niat macam tu, malam tu terdetik, esok nak bangun sahur pun dah dikira ada niat untuk puasa. Senang je sebenarnya, tak ada yang ataupun susah ataupun sukar dalam agama Islam ni. Dah ada terdetik malam tu aku nak bangun sahur esok. Maksudnya kita ada niat nak puasa lah tu. Kita nak bangun sahur tu untuk apa? Untuk puasa kan? Maksudnya yang tu kita dah dikira niat untuk puasa. Kan? Maksudnya mudah, tak perlu sampai susah-susah. So yang kita belajar tu penting juga untuk tahu lafaz niat. Supaya bila kita dah tahu lafaz niat tu, kita sebut mulut kita ulang-ulang sebut, dia tu boleh membantu kita untuk ingat di hati lah. Tak setengah orang bila tak hati sebut, tak ulang-ulang, dia susah nak ingat dalam hati dia. Tu fungsi lafaz niat. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Okey, kita ambil soalan yang akhir ya sebelum kita tutupkan majlis kita pada malam ini. Kita raikan sahabat baru kita, kata saudara baru Nur Ain. Okey. Nur Ain Tam. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Ketika haid, bolehkah saya membaca zikir, memperbanyakkan doa dan bersedekah? Dan apabila saya haid, adakah saya tidak boleh sentuh Al-Quran? Walaupun Al-Quran tafsir, Ustazah. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah, tapi tak nampak rupanya kat sini ya. Tak open. Dia FB Live. FB Live. Oh, okey baik. Okey. Sempat-sempat duk scroll tengok gambar yang dekat sini ni. Tahniah lah ada saudara kita ya. Saudara. Nampak kat sini ada seorang saudara laki-laki. Allah memberi kerahmatan lah untuk sahabat kita ni, Cik Zakaria Awang. Kan, mungkin suami ataupun mungkin bujang lagi ke dan sebagainya. Tapi tahniah, saya memang teruja kalau ada yang bukan muslimat yang join sekali dan sebagainya. Memang nak kepada ilmu ni bukan sekadar kita nak ambil tahu, tapi memang betul-betul kita nak realisasikan dalam kehidupan kita lah, sama ada kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Okey, so balik kepada soalan sahabat kita Nur Ain tadi berkaitan dengan apa amalan, apa kita kata perkara-perkara lain yang selain daripada ibadah khusus yang kita tak boleh buat, apa yang kita boleh buat? Sebab kadang-kadang bila dalam tempoh haid ni dah lah tak boleh nak buat ibadah khusus kan. Lepas tu dalam keadaan kita gelisah, dalam keadaan kita rasa jiwa tak tenang kan. Dalam keadaan kita rasa perlu kepada inilah pengisian dan sebagainya. Tu yang selalu menjadi satu salah faham lah, sebab ada orang bila ingat dia dalam keadaan haid ni dia memang total loss istilahnya, hilang terus punca kan, menyebabkan dia tak boleh nak kontrol dia punya emosi dia, marah-marah dan sebagainya. Kadang ialah memang disebabkan hormon dan sebagainya, tapi sebenarnya ada jugalah di situ bila kata dalam tempoh kita tak boleh nak beribadah ni kan, ada banyak gangguan-gangguan daripada syaitan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam Islam banyak amalan-amalan yang kita kata
sebenarnya boleh dilaksanakan, boleh dilakukan oleh perempuan ataupun wanita yang berada dalam keadaan haid. Okey. Yang tak boleh, saya sebutkan yang tak boleh dulu, yang khusus yang kita maklumlah, ibadah solat, baca Al-Quran pun ada, masih ada dia punya orang kata apa, perbezaan pendapat, perselisihan pendapat antara boleh ke tak boleh dan sebagainya. Tapi yang jelas ada beberapa perkara yang tak boleh lah, tawaf, melaksanakan tawaf haji dan sebagainya. Okey, yang selain daripada itu, ada lagi satu yang nak sebut ni, sebab ramai yang mungkin dah berkahwin, dalam tempoh haid tak boleh bersama dengan suami, tak boleh bersama dengan suami hatta dalam tempoh tersebut nak orang apa, nak dekat-dekat, dalam apa, jarak yang tak dibenarkan, antara pusat hingga ke lutut lah. So dalam jarak tu, kalau dalam keadaan kita haid, tak bolehlah nak membuat sesuatu, kan, walaupun sekadar nak berseronok-berseronok sahaja, tanpa lapik dan sebagainya. Okey, so kena hati-hatilah juga dari segi tu. Okay, yang lain-lain macam Ain sebut sendiri tadi, kita nak apa, berzikir, berdoa, berselawat, bersedekah dan sebagainya, semua tu diharuskan, semua dibolehkan. Okay. Bahkan kalau kita refer balik perbincangan kita pada sesi-sesi yang sebelum ni, mungkin ada yang pernah ikut dulu kat masjid pun ada sebut, kan, kalau pengamalan orang jahiliah dulu pada orang wanita ataupun orang Yahudi itu sendiri, pada wanita-wanita yang haid ni sangat melampau. Mereka kalau orang perempuan datang haid memang terus letak pasing, letak kat luar rumah, tak boleh duduk sekali, kan, kena duduk kat luar. Lepas ni dikira sebagai orang yang kotor lah, istilah yang kotor lah, diberi apa layanan yang melampau lah, kurang kita kata kurang adabnya lah. Okey, sampailah sahabat bertanya pada Nabi SAW, adakah perlu diperlakukan sebegitu rupa untuk wanita-wanita yang datang haid? Kerana satu kesusahan pula. Ada setengah yang jadi satu kesusahan sebab kami nak kena standby, kalau kata mereka tidur kat luar asing, kami nak kena standby selimut lebih kat mereka, makan pun asing, kena banyak benda nak kena buat asing kat situ kan. Tu bila datangnya Islam, Nabi SAW sampaikan apa yang patut dilakukan. Sebenarnya kita ni bila datang haid boleh melakukan perkara atau aktiviti-aktiviti yang lain yang diharuskan seperti biasa. Boleh tidur sekali, tidur dalam kata tidur je lah kalau suami isteri. Okay, makan sekali, mandi dan sebagainya, harus, tak ada masalah, duduk je lah sekali. Okay, tak boleh melampau sampai tahap macam yang orang Yahudi buat pada wanita-wanita haid lah. Okay. Baik, so dalam konteks tadi sebenarnya kita banyak peluang, banyak ruang untuk kita melakukan ibadah-ibadah umum yang lain. Okay. Cuma selalunya kita malaslah pula kan. Bila dah datang haid ni kan cuti, Allah bagi cuti special, malaslah nak zikir-zikir ke, doa ke, dah cuti tak payah buat apalah. Itulah selalunya kita kan. Bila waktu cuti ni memang nak cuti-cuti sepenuhnya. Padahal dalam tempoh kita haid ni sebenarnya banyak ruang-ruang pahala yang kita boleh buat. Dalam konteks yang akhir soalan tadi berkaitan dengan pegang Al-Quran ataupun mushaf Al-Quran itu sendiri pun ada perbezaan pendapat, tapi yang lebih kita kata selamatlah untuk kita orang awam ni, okay, untuk berpegang bahawasanya kalau memegang mushaf yang kita kata ada terjemahan, terjemahan tu maksudnya ada dia punya maksud ayat di sebelah tepi ke, ataupun maksud ayat dia bagi Quran perkata tu kan, di setiap ayat dia ada satu maksud. Ayat dia ada maksud, ada ayat maksud. So kalau yang tu kita panggil Quran, istilah orang Melayu kita ni panggil Quran tafsir kan. Walaupun sebenarnya tak ada tafsir pun dalam tu, ada terjemahan, dia berbeza sebenarnya. Dalam tafsir dia ada dia punya syarah tafsir dia pula. Tapi kita dah biasa sebut kan Quran tafsir. Okay, sebenarnya tu Quran terjemahan. So kalau Quran terjemahan kita boleh pegang dalam keadaan kita berhadas besar atau berhadas kecil. Cuma tidak digalakkan kita menyentuh ayat-ayat yang di dalam tu lah, ayat-ayat Al-Quran tu sendiri. Kita nak pegang dia, pegang kat tepi-tepi tu saja, boleh, diharuskan. Tapi kalau nak sentuh ayat-ayat tu sendiri, tu tak digalakkan lah, elakkan lah dalam keadaan kita berhadas besar ataupun berhadas kecil. Okay. Masuk kepada topik baca, boleh ke tak dan sebagainya. InsyaAllah yang ni saya simpan untuk topik yang next nantilah, siri apa perbincangan ataupun perbahasan para ulama berkaitan dengan isu-isu yang tidak dibolehkan wanita haid lakukan. Contohnya
berada dalam kawasan masjid, pun jadi isu juga kan. Okey, boleh ke kalau saya datang haid, saya nak duduk dalam masjid dengan ceramah dan sebagainya, boleh ke? Okey, yang kedua isu dia, boleh ke saya nak saya ni haid tapi saya nak baca ayat Al-Quran ni sebab saya dah biasa baca, ataupun saya memang belajar dalam ada setengah tu kan, dia apa, belajar tahfiz dan sebagainya. Saya perlu hafal ni, kalau saya tak baca, saya tak hafal, nanti saya mungkin tertinggal daripada orang lain dan sebagainya. So ada banyak isu-isu yang sebenarnya ada perbahasan lah. Kita boleh tengok pendapat, yang kata boleh, yang kata tak boleh dan sebagainya, dan macam mana kita nak tentukan lah, kita nak berpegang pada perkara tersebut. InsyaAllah kita akan kupas pada siri-siri yang akan datang, insyaAllah.